Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Malaysia ingin raih medali emas tapi malah bikin malu. Oke, seperti apa videonya dan apa yang diulas kita akan lihat sebelum kita berkomentar. Nasib malang menimpa Dato' Azizul Hasni Awang dalam perlombaan sukan Olimpik kelimanya apabila beliau dibatalkan daripada acara Kirin di Paris. Azizul Hasni yang berusia 36 tahun disifatkan bergerak terlalu cepat sebelum Derni meninggalkan trek. Susulan Nyuri star lah. Adakah kecaman ataupun apa-apa yang dikritik oleh netizen memberi sedikit sebanyak tekanan kepada Azim? Adakah kita nak terus bersorak gembira dengan pingat perak dan gangsa tu? Tengok Indonesia, tiba-tiba je menang pingat emas memanjat. Ada sesiapa pernah terfikir tak pasal sukan tu? Tak kan? Yang kita pula sepanjang masa target badminton. Lepas tu terjun, lepas tu basikal. Atlet balap sepeda Malaysia rupanya mendapat tekanan berat dan terlalu bernafsu untuk mendapat emas, tapi akhirnya malah menjadi bumerang. Pembalap Azizul Hasni Awang yang turun di nomor keirin malah didiskualifikasi karena dianggap mencuri start. Sebelum start dimulai, Azizul tampak menyalip pembalap lain dan mendahului pemandu. Aksi ini jelas amat memalukan, apalagi ia adalah pembalap kawakan. Gagalnya pembalap andalan tersebut jelas merupakan pukulan berat bagi Malaysia yang amat mengidam-idamkan medali emas. Maklumlah negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina sudah pernah mendapat emas. Tapi Malaysia belum pernah mendapat emas di sepanjang sejarah Olimpiade. Nah, berikut ini berita mengenai kegagalan Azizul. Nasib malang menimpa Dato' Azizul Hasni Awang dalam perlombaan sukan Olimpik kelimanya apabila beliau dibatalkan daripada acara Kirin di Paris. Azizul Hasni yang berusia 36 tahun disifatkan bergerak terlalu cepat sebelum Derni meninggalkan trek. Susulan itu, juri memutuskan untuk membatalkan kelayakan pemain Malaysia itu pada saingan pusingan pertama Sabtu. Ia adalah satu kekecewaan besar kerana rakyat Malaysia mengharapkan Azizul Hasni menawatkan yang diharapkan sukan tapi Olimpik Paris dengan cemerlang dengan menaiki podium buat kali ketiga berturut-turut. Azizul Hasni adalah pemenang pingat perak di Tokyo 3 tahun lalu dan pemenang pingat gangsa dalam acara kegemarannya itu di Rio de Janeiro pada 2016. Dan dalam pada itu, seorang lagi pelumba negara, Shafir Daud Sharom, akan menempuh pusingan repechage untuk merebut tempat ke suku akhir selepas dia didapati melanggar garisan biru sewaktu menuju ke garisan penamat, sekaligus keputusan tempat ketiganya tidak dikira. Begitulah berita mengenai kegagalan Azizul Hasni. Selanjutnya, marilah kita simak berbagai komentar netizen Malaysia mengenai berita tersebut. Disqualified ni lagi menyakitkan daripada kalah bertanding. Punyalah semangat tumbuh depan TEV nak tonton aksi Dato' Azizul, tak sangka jadi kesalahan yang tak sepatutnya berlaku. Ni Olimpik terakhir Dato' Azizul. Sandaran utama pingat Malaysia di Sukan Olimpik 2024 berakhir dengan disqualified. Memang sangat mengecewakan. Tapi apapun, terima kasih Dato' Azizul menyumbang pingat perak dan gangsa sepanjang penyertaan di Sukan Olimpik. Selamat bersara Dato' Azizul. Yes, sakit, terpaksa bersara dengan cara macam ni. It's okay Dato', you pun manusia buat silap, takbir, kita push pelapis kita yang lain. Kali ni memang tak ada hasil leh, gagal, satu emas pun tak ada. Negara lain nak negara kecil diorang kurang dari segi dana, kurang fasiliti latihan, hantar hanya beberapa atlet tapi boleh dapat emas. Fikir-fikirkanlah, Malaysia tak pernah langsung dapat emas, kat mana silapnya? Kan rakyat Malaysia terlalu berharap. Sampai ada orang edit dapat pingat emas.
Akhirnya dapat macam ni. Mana dia tidak gelojoh? Dia tengah pressure, semua harapkan gol dari dia. Netizen yang hentam tu pakai akal sikit. Tiba masanya untuk Malaysia cuba sukan lain pula yang ada pada sukan Olimpik. Jangan dok harap sukan tradisi dah. Wahai Menteri Sukan, buatlah kerja lebih sikit, cari bakat baru dalam sukan lain. Engkau dah banyak pengalaman, macam mana boleh buat silap? Pelik betul, takkanlah diorang yang banyak kali sertai Games Olimpik ni boleh tak tahu peraturan Games? Harapan tinggal harapan, benda simple gini pun boleh tak tahu, pelik betul. Boleh jadi, Azizul Hasni memang amat tertekan. Sebab, balap sepeda memang amat diandalkan untuk meraih emas. Karena sebelumnya Azizul pernah memperoleh medali perak pada Olimpiade Tokyo. Harapan yang amat besar tersebut tergambar pula dari pemberitaan sebelum ia bertanding. Dato' Azizul Hasni Awang dan Shah Firdaus Shahrom menjadi sandaran terakhir kontingen negara untuk misi emas negara di Tamasya Olimpik. Sudah tentu malam ini tumpuan seluruh rakyat Malaysia adalah kepada acara Kirin. Rakan setugas dari SU Arena, Zulhilmi Zainal Azam, ada perinciannya. Debaran kontingen negara menuju hari-hari terakhir Tamasya Olimpik Paris 2024 makin terasa. Apabila akan bermulanya kempen buat Dato' Azizul Hasni Awang dan juga Shah Firdaus Shahrom untuk memburu ataupun memastikan pingat emas di Tamasya ini mampu direalisasikan, dengan kedua-duanya akan turun beraksi pada hari pertama ataupun di peringkat awal acara Kirin individu, di mana itu akan menjadi tumpuan buat seluruh rakyat Malaysia. Apakah Dato' Azizul dan Shah Firdaus mampu melakukan permulaan yang baik dalam acara kegemaran kedua pelumba ini, di mana Azizul akan beraksi di saringan pertama untuk pusingan pertama berdepan dengan pelumba-pelumba handalan dunia seperti Matthew Gleitzer, John Enfa, termasuk Jeffrey Hogling dan juga Ota Kaya. Beliau dilihat menjadi harapan terakhir buat kontingen negara untuk menunaikan ataupun melakukan misi pingat emas di Olimpik mampu dicapai. Setelah Azizul Hasni gagal, kini Malaysia hanya bisa berharap pada Muhammad Shah Firdaus Shahrom yang juga berlaga di nomor keirin. Kebetulan Firdaus lolos ke perempat final atau 18 besar. Ia akan bertanding lagi pada sore ini untuk berebut tiket ke babak semifinal. Babak semifinal dan final akan dilakukan pada sore ini juga. Walau ranking Shahrom berada di luar 10 besar, tapi usianya lebih muda dibanding Azizul. Pada tahun ini, Azizul berada di ranking 8 dunia, tapi ia sudah berusia 36 tahun. Adapun pesaingnya umumnya masih muda. Nah, Shahrom saat ini berada di ranking 21 dunia, tapi usianya baru 29 tahun. Beban amat berat kini berada di pundaknya, karena rakyat Malaysia amat mengharapkan medali emas. Harapan yang berlebihan itulah yang terkadang malah bikin grogi para atlet. Dan hal itu juga terjadi pada pelari cepat Malaysia, Fahmi, dan akhirnya ia malah kurang bisa tampil maksimal. Berikut ini adalah kisah pelari Malaysia tersebut. Ramai sangat netizen di Malaysia mempersoalkan tentang catatan masa di Olimpik, jauh beza dengan catatan rekod kebangsaan beliau iaitu 10.9 saat yang dimilikinya pada tahun 2022 di kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Colombia. And one of the wartawan Malaysia ada bertanyakan soalan ni apabila Azim sampai di Malaysia di airport hari itu. Ada seorang wartawan yang ada tanya, adakah kecaman ataupun apa-apa yang dikritik oleh netizen memberi sedikit sebanyak tekanan kepada Azim. And Azim berkata, even dikritik ataupun ada yang memberi nasihat kepada beliau ataupun teguran, ini memberi semangat ataupun aura positif kepada beliau. Biasalah tu kan, kalau kena kritik sikit-sikit tu tak apalah. And Azim juga berkata beliau tak nafikan ini bukanlah satu persembahan yang baik untuk tahun ni.
dan dia masih bergelut untuk mencapai ke tahap yang lebih baik. So sekarang aku nak baca sikit komen yang mungkin memberi semangat kepada Azim. So now let's go. First, dah boleh berlari sebaris dengan Jamaica pun dah kira satu pencapaian yang membanggakan. Next, Olimpik pasti berjaya. Ramai yang berjaya bermula daripada kegagalan. Go Azim, Acik sokong anda. Comel Acik ni. Mantap pelari wildcard kita. Apapun tahniah Azim, ikutkan masa 10 ke atas memang tak ada harapan lah. Ambil sebagai motivasi untuk lebih baik di masa akan datang. Masih muda, bijak dan teruskan latihan. Sekian satu buah video dari Trend Publika yang mengulas tentang kegagalan Malaysia untuk bisa mendapatkan medali emas dari cabang olahraga balap sepeda, juga lari 100 meter. Dan kegagalan atlet Malaysia dari cabang balap sepeda ini dikarenakan kesalahan dari atlet Malaysia sendiri, karena atlet Malaysia ini mencuri setar. Dan inilah kegagalan Malaysia di Olimpiade yang terlalu diharapkan oleh para netizen Malaysia. Dan dalam Olimpiade tahun ini, Malaysia lagi-lagi belum bisa mendapatkan emas untuk dibawa pulang. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Dan silakan teman-teman kalaupun mau berkomentar saja. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.